Alamat nasab tak masuk lagi kan. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab pada membicarakan tentang pengetahuan alamat-alamat i'rab. Okey, ini sebenarnya sama je macam apa yang Imam Ajurrum buat dalam Ajurrumiyah beliau. Cuma nanti dalam Mutammimah ni beliau akan fokus lebih kepada ayat Quran. Jadi semua contoh-contoh yang dibagi nanti adalah contoh-contoh daripada Al-Quran. Dhammahnya ke, fathahnya ke, kasrahnya ke, semua daripada ayat Quran. Dan nanti kadang-kadang kita akan tengok beliau akan istidlal dengan syair Arab. Tapi beliau takkan istidlal dengan hadis. Okey. Dan ini kembali kepada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahawa tak boleh untuk kita istidlal dengan hadis kerana hadis ni ada hadis-hadis yang dinukilkan secara makna. Jadi bila mana dinukilkan secara makna sahih. Akan tetapi dari segi bahasa tu dia tak fasih lah. Dan para ulama juga mengkritik, antaranya mengkritik Imam Ibnu Malik yang mana menjadikan hadis-hadis Nabi sebagai sandaran untuk istidlal dalam ilmu nahwu. Tapi nanti akan ada ulama lain rad baliklah. Nanti boleh tengok dalam syarah Kawakib dia disebut. Okey. Alamatur raf'i. Li raf'i arba'u alamat. Bagi rafa' itu 4 alamat. Ad-dhammatu wa hiya al-aslu. Wal wawu wal alif wan nunu wa hiya naibatun anid dhammati. Okey. Dhammah tu asal lah. Kemudian datang yang furu' dia waw alif nun. Jadi susunan waw alif nun tu pun ada sebab dia. Dia bukan saja-saja letak waw datang dulu selepas dhammah. Kenapa dia tak letak nun dulu contohnya? Saya tak ingat dah. Kalau waw memanglah jelaslah sebab dhammah tu kita kata waw ni macam anak bagi dhammah lah. Bila mana kita kata yaf'alu kan. Jadi yaf'alu kalau kita letak kat ujung tu nak letak huruf pertama sekali kita boleh letak adalah waw lah sebab dia macam lahir terus daripada dhammah tu. Okey. Kemudian alif dengan nun saya tak ingat, kita tengok dalam kitab. Wa hiya naibitun an dhammah. Mawadi'ud dhammah. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'in fi arba'ati mawadi'. Dhammah menjadi alamat rafa' pada 4 tempat. Fil ismil mufradi munsharifan kana aw ghairu munsharif. Pada isim mufrad dalam majrumiyah dia tak sebut munsharif dengan ghairu munsharif tu. Dia sebut isim mufrad je. Jadi munsharif dengan boleh masuk tanwin lah. Ghairu munsharif tak boleh masuk tanwin. Mamnu' min as-sarf. Okey. Nahwu qala Allahu. Okey, jadi lafaz Allah tu kita panggil dia isim mufrad. Berada pada tempat fa'il. Maka fa'il wajib rafa'. Okey. Rafa'nya dia ni di sini adalah dengan dhammah. Kemudian wa il qala Ibrahimu. Okey, kalimat Ibrahimu tadi. Kalau Allah tadi isim mufrad yang munsharif. Sekarang isim mufrad yang ghairu munsharif, Ibrahimu. Ghairu munsharif dengan maksud tak boleh masuk tanwin lah. Kita boleh sebut Ibrahimun. Okey. Jadi Ibrahimu pun sama. Tempat fa'il. Kemudian wa idh qala Musa. Okey, kalimah Musa itu isim mufrad. Dia isim mufrad munsharif ke ghairu munsharif? Dia munsharif. Tapi munsharif maksudnya dibariskan dengan dhammah, tapi dhammahnya dhammah yang muqaddarah. Tak nampaklah beza dengan lafaz Allah tadi. Jelas.
Okey. Ini saya rasa simple lah. Wa jam'i taksiri, contoh kepada isim mufrad tadi. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri. Munsharifan kana atau ghairu munsharif. Nahwu qala ashabu Musa. Ashab tu jamak taksir lah. Asal dia apa? Asal dia sahib kan? Kerana jadi ashab. Jadi jamak taksir, tempat dia sekarang ni berada tempat fa'il. Maka waktu tu dia rafa'. Rafa'nya itu dengan dhammah. Wa masakinu tardawnaha. Okey, kalimah masakin tu. Masakin mufrad dia maskan, maskanun. Okey. So dia jadi masakin, jamak taksir. Beza dengan apa? Maskan kat sini tempat tinggal lah. Kalau yang miskin, so miskinun tu mufrad. Jamak dia akan jadi masakin. Dia ada ya. Sama juga dengan maudhu' contohnya. Maudi'un. Maudi'un itu dengan maksud tempat letak. Mufrad. Jamak dia Mawadhi', kalau tak silap saya. Mawadhi'. Tapi kalau maudhu' kan mufrad dia maudhu', jamak dia mawadhi', dia ada ya. Okey, jadi masakin tu jamak taksir tapi dia ghairu munsharif. Tawazan mafa'il. Sirah mutal jumu'. Nanti kita akan tengok. Jadi dia mamnu' min as-sarf, tak boleh letak tanwin lah. Masakinu macam tu je. Kemudian wa min ayatihil jawar. Okey, ini dekat kalimah al-jawar. Al-jawar. Jadi al-jawari. Tapi dia hazafkan ya tu. Jadi tinggal al-jawari. Tapi ditinggalkan tanda. Sebab tu al-jawari baris bawah. Nak kata ada ya selepas tu tapi dia hazaf. Jadi al-jawar ni dia jamak taksir. Dia dhammah tapi dhammah dia dhammah yang tak nampak. Okey, dhammah dia muqaddarah lah sebab dia dihazafkan ya tu. Okey. Wa fi jam'il muannasi as-salimi wa ma humila alaih. Wa ma humila alaih maksud jamak muannas salim dengan di ihtimal ke atasnya. Maksudnya ini maksud dia mulhaq lah. Mulhaq jamak muannas salim. Sebab muannas salim dia ada syarat dia. Untuk jadi muannas salim dia kena ada mufrad dia. Tapi ada yang mana bentuk dia tu macam jamak muannas salim tapi dia tak ada mufrad. Dia tak ada kalimah yang tunjuk kepada satu. Okey, idza ja'akal mu'minatu. Okey, al-mu'minatu tu dia berada di tempat fa'il bagi ja'a. Dan maka dia rafa' lah. Rafa'nya dia tu dengan dhammah. Jadi mu'minatu tu jamak muannas salim. Yang pure punya lah. Sebab dia ada dia punya mufrad, mu'minatun. Okey, dalam hasyiah, dalam kawakib dia ada sebut nanti beberapa bentuk-bentuk kalimah muannas yang mana jamak dia tu kita boleh ambil guna jamak muannas salim. Walaupun dia tak ada ta marbutah contohnya. Mukminah, dia tak ada macam tu. Masih still bila mana dia jadi jamak, kita boleh jadikan dia jamak muannas salim. Kemudian wa ulatul ahmali. Okey, kalimah ulat ada alif dengan ta kat ujung. Jadi dia macam mukminat lah, dia tiru dari segi bentuk kalimah lebih kurang sama. Tapi ini kita panggil dia mahumila alaih. Mahumila jamak muannas salim. So kita panggil dia sebagai kita panggil dia jamak, kita panggil dia isim jamak.
Okey, isim jamak ni apa? Isim jamak ni dia kalimah yang tunjuk kepada jamak yang tidak ada mufrad dia. Tidak ada tidak ada kalimah yang tunjuk kepada satu. Okey, jadi wa ulad tu asal dia kalau kita tengok muzakkar dia ulu. Untuk ulul albab kan. Jadi dia tak ada kalimah yang tunjuk kepada satu dia. Beza dengan mukminat tadi. Dia ada mukminah. Kalau ulad kita nak cari apa dia punya mufrad, tak ada. Jadi ulad tu dia berada pada tempat mubtada. Dan dia jamak muannas salim. Dia mulhaq jamak muannas salim. Maka dirafakkan dengan dhammah juga. Wa fil fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu pun. Nahwu, sebab apa dia letak qaid tak boleh ada yang bersambung dengan dia? Sebab kalau ada yang bersambung dengan dia, nanti fi'il mudhari' dah tak jadi mu'rab lah. Okey, ada setengah keadaan dia jadi mabni. Contoh kalau dia sambung dengan nun taukid kan, macam yang kita tengok sebelum ni, maka waktu tu dia dah tak jadi mu'rab. Narfa'u darajati man nasha'. Okey, kat mana ni? Kalimah narfa'u. Jadi dia rafa' kan? Fa'il mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Tak ada apa-apa yang menjadikan dia nasab, tak ada apa-apa yang menjadikan dia jazam, maka automatik hukum dia menjadi rafa'. Dan rafa' dia tu dengan dhammah di sini. Okey. Ini contoh untuk sahihul akhir. Huruf hujung dia tu sahih. Nanti kita akan tengok huruf hujung dia mu'tal. Wallahu yad'u ila daris salami. Okey. Wallah tu jadi mubtada. Yad'u ila daris salami tu jadi khabar jumlah lah bagi Allah. Jadi yad'u tu dia pun sama. Tak ada jawazim, tak ada nawasib yang menasabkan dia, maka dia akan menjadi baris rafa'. Tapi rafa'nya tak nampak. Yad'u. Dia tak jadi yad'u. Jadi rafa'nya tak nampak, maka dia masih di marfu' dengan dhammah, tapi kita kata dia dhammah muqaddarah. Mana min dzuriha lithiqal, kerana berat. Okey. Kemudian mawadi'un niyabatil wawi 'anil dhammati. Sekarang ni tempat niyabah pula. Tadi kita kata tempat yang memang asal dia. Wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Okey, gantian niyabah pertama bagi dhammah adalah waw. Orang kata macam apa? Pembantu dia lah, pembantu dia yang pertama. Fi jam'il mudzakkari salimi, pada jamak muzakkar salim. Wa ma humila alaihi. Nahwu wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Okey, kat mana ni? Al-mu'minun tu. Okey, al-mu'minun jamak muzakkar salim. Dan dia berada pada tempat rafa' sebab dia fa'il kepada yafrahu. Rafa'nya dia tu bukan dengan dhammah. Kita tak nampak ada dhammah kat situ, kat ujung. Tapi rafa'nya dia dengan al-waw, al-mu'minun. Maka nanti yang akan berubah hanyalah dekat waw tu. Tempat lain dah tak berubah. Sama ada dia akan jadi mu'minun ataupun mu'minin nanti. Kemudian iyyakum minkum ishruna sabirun. Okey, ini dekat mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Ishrun, perkataan ishrun tu. Jadi ishrun dia tak ada mufrad dia lah. Dia tak ada yang tunjuk kepada satu bagi ishrun. Kalau yang 10 lah. 10 bukan mufrad bagi ishrun. Ashar 10 juga kan. Apa lagi? Wahid satu. Dia bukan mufrad bagi ishrun tu. Beza dengan muslimun ataupun mukminun tadi, dia ada mufrad dia, mukminun.
Kemudian jamak dia mu'minun. Tapi bentuk dia sama. Ishrun mu'minun. Maka Ishrun pun sama. Dia punya rafa' dia dengan al-waw juga. Dekat sini dia jadi apa? Okey, dia jadi isim bagi yakun. Okey. Khabar yakun kat mana? Khabar yakun dekat minkum. So minkum tu khabar muqaddam, Ishrun tu isim. Isim bagi yakun. Dan isim bagi yakun dia baris rafa'. Dan rafa'nya dia di sini dengan waw. Okey. Kemudian wa fil asma'i sittati, dan pada asma' sittah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka, wa hamuki wa fuka wa hanuka wa zumalin. Okey. Dekat syarah Kawakib dia tulis hamuki tu memang kita kena baca dengan kasril kaf, tak boleh untuk baca selain dia. Sebab apa? Sebab alhamu itu tunjuk kepada kerabat suami bagi seorang perempuan. Maksudnya ahli keluarga, kerabat bagi suami perempuan. Kemudian kalau kerabat bagi perempuan, tadi kerabat bagi lelaki, kerabat bagi suami perempuan. Kalau kerabat bagi perempuan kita namakan apa? Kita namakan sebagai al-khatnu. Okey, al-khatnu. Ataupun ada satu lagi perkataan as-sahru. As-sahru apa? Gabung, boleh guna untuk dua-dua. Boleh guna untuk kerabat kerabat suami perempuan ataupun kerabat bagi perempuan tu sendiri. Mertua lah contohnya. Okey, hamuki. Ini adalah dalam majrumiyah kan? Yang tak ada dalam majrumiyah hanuki, hanuka. Okey, hanuka ini disebut sebagai isim yang digunakan untuk tunjuk kepada apa-apa yang tidak elok untuk kita tasrihkan dia. Maksudnya tak elok untuk kita sebut dia secara sarah. Seperti mana contohnya al-faraj ataupun al-zakar contohnya. Jadi benda-benda ni tak elok untuk kita sebut secara sarah, maka kita guna hanu. Ini pun boleh jadi sebab kenapa kita orang Melayu pun kadang-kadang kita pakai anu-anu tu kan, tanpa menyebut kemaluan tu sendiri. Okey, wazu malin. Jadi ni 5 lah, 5 asma' sittah. Jadi 6. Dekat mutamimah dia akan sebut 6 lah. Okey. Jadi contoh dia nahwu qala abuhum. Jadi abuhum tu dia berada pada tempat fa'il. Maka dia rafa'. Rafa'nya dia tu dengan waw, abuhum. Maka nanti yang akan berubah pun dekat waw tu juga. Abuhum ke abahum ke abihim. Berubah dekat situ je. Kemudian contoh yang lain. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ini dekat mana? Dekat akhuhu. Yusufu tu, la Yusufu tu itu berada pada tempat mubtada. Wa akhuhu dia ataf kepada Yusuf. Maka ataf dia kena ikut hukum lah. Hukum sama dengan apa yang dia maktuf tu. Maka akhu tu berada pada tempat rafa'. Rafa'nya dia dengan al-waw juga. Kemudian waja'a hamuka wa hadhafuka wa hanuka. Okey, ini semua berada pada tempat hamuka berada pada tempat fa'il, fuka berada tempat khabar. Samalah hanuka dia jadi ataf kepada fuka. Okey. Wa innahu ladzu ilmin.
Contohnya untuk zu malin, yakni zu ilmin. Jadi zu tu dia berada pada tempat apa? Tak pasti zu ilmin tu dia berada di tempat apa. Okey, tapi dia berada pada tempat rafaq lah. Dan rafaqnya dia tu dengan waw. Okey. Kalau dekat sebahagian kitab, rasanya dia akan sebut nanti syarat-syarat bagi asma' sitah ni untuk dia menjadi boleh bertukar macam tu, dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat-syarat dia kena jadi mufrad. Antaranya lah. Kemudian dia tak boleh apa? Dia tak boleh dalam bentuk tasghir, kalau tak salah saya. Nanti kita akan tengok. Okey. Kemudian mawadi'u niyabatil alifi 'anid dhammati. Sekarang niyabah alif lah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fil musanna. Pada musanna lah. Wa ma humila alaih. Nahwu qala rajulani. Contoh dia qala rajulani. Rajulani tu jadi fa'il. Dan fa'il kita kata dia mesti rafa'. Dan rafa'nya dia di sini dengan alif. Kemudian inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Okey, ni dekat mana? Dekat 12. Okey, ni yang mulhaq bagi musanna. 12. Sorry, isna tu dah. Perkataan isna tu. Jadi dia berada pada tempat rafa' juga di sini. Sebab dia menjadi khabar. Khabar bagi inna. Okey. Rafa'nya dia tu dengan alif juga. Okey. Kemudian fajarat min husnata 'asyrata 'aina. Okey, ni pun samalah. Contoh bagi mulhaq kataan isnata. So tu pun dia jadi fa'il kepada infajarat. Okey. Habis. Okey. Mawadi'u niyabatin nuni 'anid dhammati. Sekarang an-nun pula menjadi gantian bagi dhammah. Wa amma an-nunu fatakunu 'alamatan lirraf'i fil fi'l al-mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Okey, nun dia jadi gantian pada fi'il mudhari'. Apabila fi'il mudhari' ni bersama dengan dhamir tasniyah, dhamir tunjuk kepada dua orang. Nahwu wan najmu wasyajaru yasjudan. Okey. An-najm dengan asy-syajar kedua-duanya sujud. Jadi yasjudan ni berada pada tempat rafa'. Dan rafa'nya dia tu dengan an-nun. Yasjudan. Nanti kalau masuk jawazim ataupun masuk nawasib, maka waktu tu rafa'nya dia dengan hazaf nun. So dia antara dua tu je yang berubah dekat nun tu. Kalau dia berada pada tempat rafa', dia sebut nun. Nun tu mesti ada. Kalau dia berada pada tempat selain rafa', maka waktu tu dia kita hazafkan nun. Au dhamiru jam'in. Okey. Ataupun dhamir jamak. Atabannuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Okey, kalimah ta'bathun tu. Fi'il mudhari' yang bersambung akhirnya dengan dhamir jamak. Dhamir jamaknya dekat mana? Dhamir tu dekat waw tu. Kalau yang tadi yasjudan, dhamir tasniyah dia dekat mana? Dekat alif. Jadi waw tu kita kata dia sebagai dhamir lah. Alamat rafa' dia yang mana? Alamat rafa' dia nun.
Okey. Sama jugalah taqludun, tattaqidun. Itu semua fi'il mudhari' yang bersama dengan dhamma jamak. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebahagian daripada ayat Quran ni dalam kawakib dia ada syarah kan. Kalau macam ayat yang apa, atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun wa tattaqiduna masani'a la'allakum takhludun. Ayat ni dia ada syarah makna bagi ayat ni. Setiap satulah dia akan sebut ri'in tu apa maksud dia, ayatan di situ apa maksud dia, ta'basun i'rab dia apa, dia akan sebutlah. So siapa nak syarah lebih tu kena tengok dalam kawakib. Okey, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini pun samalah yu'minun tu. Au dhamirul muannasatil mukhatabati. Bersambung fa'il mudhari' tu dengan dhamir muannas mukhatabah. Contohnya at-ta'jabina min amrillah. Okey, at-ta'jabin atau taf'alin kan. So dia bersambung dengan dhamir yang tunjuk kepada mukhatabah yang muannasah. Maka dan dia berada pada tempat rafa'. Maka dia rafa'nya dia dengan subut nun. Kalau tak kita buanglah nun tu. Okey, habis. Sikit lagi, alamatun nasbi. Okey, kita masuk alamat nasab. Ini sebenarnya dia banyak bagi ayat Quran. Okey, tak apa. Walin nasbi khamsu alamat. Bagi nasab ini 5 alamat. Al-fathatu wa hiya al-aslu wal alif wal kasratu wal ya'u wa hasfun nuni wa hiya naibatun anil fathah. Sama je. Sama je macam yang dalam ajlumiyah. Cuma contoh je dia bagi contoh ayat Quran. Fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'ah. Dia berada pada 3 tempat fathah ni. Fil ismil mufradi munsharifan kana aw ghairu munsharifin nahwu wattaqullaha. Okey, Allah tu. Okey, kalau dalam ayat Quran bila mana lafaz Allah berada pada tempat macam ni, maka kita tak panggil dia maf'ulun bih. Kita akan i'rab dia sebagai mansubun 'ala ta'zim. Min babil adab lah. Maksudnya kalau kita kata maf'ulun bih apa? Perbuatan tu kena pada Allah. Okey. Jadi tak cantik lah. Dalam Nahu ni banyak benda-benda yang mana nanti kita akan tengok ulama menjaga adab mereka dengan menukarkan sebahagian istilah kepada sebahagian yang lain yang lebih layak. Contoh bina majhul contohnya kan. So bina majhul tu ada sebahagian ulama Nahu tak setuju dengan penggunaan majhul tu. Sebab bila dalam ayat Quran banyak contohnya khuliqallah. Perkataan khuliqa contohnya kan. Perkataan khuliqa itu kan tak disebut fa'ilnya sebab fa'ilnya dah diketahui, maklum Allah SWT yang menjadi fa'il. Jadi kalau kita sebut bina majhul, maka seolah-olah Allah SWT tu dijahilkan. Maksudnya manusia ni jahil tentang Allah SWT. Maka ditukar bina lil maf'ul contohnya. Okey. Ataupun kalau dalam bahasa kawakib nanti dia akan tulis musawwarun. Apa saya tak ingat. Maksudnya kalimah tu fa'il yang ditukarkan bentuknya. Jadi daripada khalaqa ditukarkan jadi khuliqa. Okey, jadi Allah di sini kita panggil mansubun ala ta'zim. Maka dia pada atas. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba. Kita tadi contoh untuk isim mufrad yang munsharif ni untuk yang ghairu munsharif. Yaqub menjadi maf'ulun bih dan dia mamnu' min as-sarf. Kerana ada illatan. Yang pertama alamiyah, nama orang. Yang kedua al-ujmah. Dia bukan nama orang Arab lah.
Wa idh wa'adna Musa. Okey, Musa macam tadilah, sama je. Tapi yang ni dia berada pada tempat nasab. Nasabnya dia dengan fathah yang muqaddarah. Mana min dzuriha li ta'azzur. Ta'azzur lah, tak boleh untuk kita baca baris dia. Wa fi jam'i taksir munsharifan kana aw ghairu munsharif. Nahwu wa taral jibala. Ini untuk jamak taksir. Pun sama. Contoh dia al-jibala. Jadi al-jibala di situ maf'ulun bih. Jadi dia nasab. Dia mansub. Mansubnya dia dengan alamat kasrah fathah. Wa'adakumullahu maghanima. Okey, maghanima. Ini jamak taksir yang ghairu munsharif. Sebab dia atas wazan mafa'il. Kemudian wa ankihul ayama. Okey, ayama. Okey, ini jamak taksir. Tapi dia jamak taksir yang alamat dia tu muqaddarah. Sebab ujung dia alif maksurah. Okey, di sini fawaid. Ayama dengan maksud dia kepada aymun. Aymun. Aymun ni adalah perempuan yang tidak ada suami, sama ada yang masih dara ataupun yang yang janda. So dipanggil sebagai ayama. Kemudian wa fil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun. Fa'il mudhari' apabila masuk padanya nasib. Ini yang kita kata tadi. Fa'il mudhari' kalaulah kita nak letak di rafa', kita akan i'rab dia li tajarrud fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'i Fa'il mudhari' marfu'un li tajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Sebab tak ada yang nawasib yang menasabkan dia dan tak ada yang menjazamkan dia. Maka automatik hukum dia menjadi rafa'. Tapi di sini lain. Di sini ada yang menasabkan dia. Maka waktu tu barisnya pun berubah. Walam yattasil bi akhiri syai'un nahwu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Okey, lan yanala. Jadi yanala tu dia mansub dengan sebab ada lan lah. Lan kita pakai dia harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin. So dia menasabkan. Kemudian habis. Mawadi'un yabatil alifi anil fathati wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'is sittah ila akhirih wallahu a'lam bis-shawab. Kita akan tengok minggu depan lah insya-Allah. Okey, ada soalan? Ada soalan ke? Yang tak ada Ustaz. Okey, Ustaz Arif, exam bila? Saya start minggu depan, hari Ahad. Tapi tarikh berganjak-ganjak. Maksudnya jauh-jauh lah. Cuma ada juga student yang dah start minggu depan. So saya pun baru nak bincang balik pasal kelas untuk minggu depan. Tak apalah, atas penganjur lah. Cuma kalau saya sendiri, saya tak tahulah kalau Ustaz lain macam mana. Ustaz Zainal pun mungkin bersetuju dengan saya. Kalau boleh kita tak stopkan kelas tu, maksudnya kita buat, tapi mungkin pendekkan masa lah. Tapi ni perbincangan penganjur lah. Sebab dia setakat pengalaman, bila stop untuk exam ni, dia akan stop lama. Betul dah. Bila stop lama, kita akan semangat akan hilang. Tapi atas pihak penganjur kita memang ikut keputusan penganjur lah, insya-Allah. Boleh. Nanti kita bincang balik insya-Allah.
Okey. Wallahu alam. Tak maaf banyak salah silap. Mohon ditegur kalau